Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey. Dengar. Okey, baik. Okey, kita buka kelas kita dengan umur kita Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ramai lagi ni rakan-rakan yang belum join Gmeet kita, ada lebih kurang 39, 37, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 6 orang. Kelas rep panggil lagi 6 orang yang tak join tu masuk ke kelas. Okay. Setakat ni belum ada lagi saya terima mesej ketidakhadiran. So bermaksud 43 orang should be full house lah untuk hari ini. Okay, as I mentioned before, selepas cuti semester kita akan discuss about topics related to our assignment. So minggu ini, hari ini tu tamanya adalah hari untuk membincangkan you punya first assignment iaitu individual assignment. Okay, assignment pertama ini melibatkan topik dimension of quality. So dengan elok-elok faham dengan baik. Kalau tak faham kena tanya cepat-cepat sebab topik ini sangat penting untuk you buat assignment. Okay, kalau you salah faham, salah buat, sikitlah markahnya nanti. Okay. Saya besarkan saya punya slide kejap. Alright. So ini adalah subtopik dalam topik yang keempat iaitu dimension of quality. Alright. So dimension of quality ni actually there is 8 dimension of quality. Ada 8. Kalau you nampak kat sini kita ada features, performance, perceived quality, aesthetics, serviceability, durability, conformance, reliability. So dia ada 8 dimension of quality. So bila saya cerita satu-satu tentang dimension of quality ni, you mesti tahu bezakan dia. Sebab nanti dalam assignment you kena relatekan ke 8, you kena relatekan 5. Daripada 8 ni, 5 dimension of quality dengan produk yang you select. Nanti kita pergi kepada assignment. Okay. So there is about 8 dimension of quality. Setiap satu ini membawa maksud yang berbeza. When we buy a new product, you you macam examine, you akan test produk tersebut berdasarkan 8 karakteristik ini, 8 quality of dimension. Adakah produk yang you beli itu adalah produk yang berkualiti melalui 8 dimension ini. You check produk tu. Cara you check produk tu lah quality of your product tu. So kita ada 8 ini. Okay. So kita akan go through one by one. Started with the performance. Okay, quality pertama iaitu performance. Okay. So performance ini apa? Performance ini adalah product primary characteristic. Benda pertama yang kita nak beli, yang kita akan tengok kepada sesuatu produk adalah dia punya performance. Prestasi produk tersebut. Kalau kita nak beli phone, okay, adakah phone ini dia punya screen cantik ke tidak, performance of ada lag ke kalau kita nak tukar-tukar dia punya ni kan function kan, cepat ke speed dia, laju ke tidak. Tu performance dia. Quality kamera dia clear ataupun tidak, boleh zoom ataupun tidak. Tu adalah performance. Okay. Contoh lain adalah speed of car. Bila kita beli kereta, kita nak performance dia bagus. Kita nak kereta ni laju. Bila tekan minyak, dia terus smooth dia pergi. Tak nak tekan minyak, kena tunggu sikit. Dia macam mengaum sikit dia punya engine tu. Tak nak yang macam tu. So performance dia tak bagus. Kita nak performance, speed of the car tu tekan dia terus ke depan. Okay, contoh lain. TV, picture clarity.
clear ke tidak beli TV ni. Kadang-kadang mata manusia lain-lain dia punya visualization tu kan. So ada orang yang nampak LCD dah bagus. Ada orang nampak ada orang nampak LCD lagi bagus. Ada orang nampak LED lagi terang. So kita pilih yang macam mana? Ada orang yang nak nampak real pergerakan tu, mungkin TV tu lagi mahal lah dia punya harga kan, sebab performance yang dibagi tu lagi gempak, lagi bagus. Okay, contoh lain, kalau beli laptop, performance laptop, apa yang you akan cari kalau you beli laptop? Performance apa? Storage. Storage. Lagi? Dia punya latest version tu. Okay. Cik Azira lagi? Orang lain? Orang lain? Kamera. Kamera Adilah betul lagi. Sebab laptop bukan function dia untuk untuk kita typing buat assignment je. Kamera betul. Warranty lagi satu. Warranty tak termasuk dalam performance. Warranty ada lagi satu quality, nama dia. Okay, battery pun boleh juga. Battery pun boleh diklasifikasi sebagai performance juga. Okay, kita akan melihat kepada apa tadi? Kamera tadi, ada macam-macam lagi sebenarnya yang kita cari dalam kita punya laptop performance dia. Okay. So tu adalah quality nombor satu, performance. Okay. Quality nombor dua pula adalah features, ciri-ciri. Tadi performance ya, ini ciri-ciri. Kalau kita boleh ceritakan, ciri-ciri ini adalah a second characteristic. Kalau performance tadi, benda pertama yang kita akan tengok adalah performance. Benda yang kedua kita akan check adalah features, ciri-ciri dia. Okay. Contoh dia bagi kat sini, ataupun dengan kata lain adalah basic function produk tersebut. Kalau kita beli kereta, tadi kita tengok performance dia tentang speed kereta tersebut. Okay. Berbanding dengan features, ciri-ciri. Okay. Dia punya contoh kat sini, power window dia okey ke tak, ada yang terstuck ke, dia punya aircon sejuk ke tidak, dia punya steering berat ke, ringan ke, tu adalah ciri-ciri. Kalau beli handphone pula, ciri-ciri handphone, nak yang design cantik, nak yang ada screen protector, yang boleh cocok wayar earphone kan. Sekarang ni ada handphone yang tak ada pun lubang untuk earphone. Pandai dia orang ni, suruh beli lebih. Features, itulah ciri-ciri dia. Kalau you beli laptop tadi tu, berat ke tak berat ke laptop tu. Okay, tu ciri. And nombor 3 adalah reliability. Reliability ini adalah tempoh masa yang diberikan dalam masa 3 tahun. Contoh phone tadi kan dalam masa 3 tahun, adakah phone ini mampu untuk function well dalam masa 3 tahun. Kebolehpercayaan maksud lain dia. Certain orang kata laptop biasanya performance dia akan sangat bagus dalam masa 5 tahun. So dalam masa 5 dalam masa 5 tahun tu, adakah reliability dia ini sampai ataupun dalam masa 3 tahun dah kong dah sebenarnya laptop tu. Probability of not functioning during specific period. You are given 5 years usually for our laptop. Jangka masa dia 5 tahun tu, lebih pada 5 tahun memanglah dia akan buat perangai. Tapi kalau less than 5 tahun pun memang dah buat perangai, kiranya reliability dia sangat kurang. Kalau dia mampu bertahan lebih pada 5 tahun, maksud reliability dia sangat tinggi. Okay. Nombor 4 iaitu conformance. Bukan confirm conformance. FORM. Nanti dalam
report you pun kadang-kadang ramai yang salah eja. Make sure benda tu you double check. Conformance yang bermaksud kepatuhan produk tersebut mematuhi standard yang telah ditetapkan. Okay, let's say kalau phone mesti kena ada kelulusan daripada MCMC. Suruhanjaya, tak ingatlah saya dalam masa Melayu ni apa, tapi dia berkait dengan benda-benda elektrik and elektronik, SIRIM, contoh lain. Kalau phone biasanya MCMC, biasanya dia ada stiker yang dilekatkan kat dalam. Ada MCMC. Kalau biasanya barang-barang elektrik and elektronik dia ada SIRIM. Kalau biasanya makanan halal. So dia mematuhi standard yang telah ditetapkan. Kalau skincare, dalam masa berapa bulan dia perlu digunakan. Dia ada menggunakan, adakah skincare tersebut dia menggunakan ingredient yang tak diluluskan ke? Okay. Kalau dia menggunakan organic product, okey lah. So ini adalah benda yang perlu dia patuhi, yang perlu produk itu patuhi, conformance. Okay. Seterusnya adalah durability, measurement of product life, jangka hayat. Biasanya kalau durability ni kita relatekan dia dengan battery life, dengan apa lagi, contoh paling dekat adalah bateri lah. Kalau kita beli phone, even though dia kata phone ini dia punya bateri 5,000, 4,000 ke 20,000 lah, 4,000 kan, yang paling latest 5,000 kot tak silap saya. So kalau dia kata boleh tahan 2 hari, okay, tapi setelah meningkat tahun, durability, ketahanan bateri itu tidak lagi seperti sedia kala. Bermaksud durability in terms of bateri dia sangat kurang, sangat lemah, dia tak tahan lama. Macam tu. Ataupun ada produk yang daya ketahanan fizikal dia sangat lemah. Jatuh je, mulalah skrin bergegar. Let's say ada contoh TV. Contoh lain adalah TV. Pernah terjadi kepada saya lah. Okay. Anak saya ketuk dengan mainan je pun, mainan hak lembut je. Dia macam ada kartun, maybe dia nak ketuk kartun tu, tak tahulah. So bila dia berlaku ketukan yang minimum, walaupun minimum, dia skrin TV saya tu dah bergegar. Dia bukan skrin tu bergegar, dalam dia tu gambar dia tu. Ada garis-garis dan sebagainya. Sebab tu untuk menghindari perkara tersebut, dalam Shopee pun ada jual protector. Pasang lagi satu macam protection lah, lekat dekat skrin tu. So kalau anak ketuk pun dia tak sampai kepada main screen, dia ada protection lah. Tapi dia bukanlah screen protection. Dia yang kena tampal tu, cuma dia diletakkan sahaja. So bermaksud durability TV tersebut berdasarkan dia punya skin adalah sangat tidak bagus. Tak tahan kepada pukulan lah kot. Mungkin ada produk yang tak tahan pada cuaca. Contohnya adalah skincare, kosmetik. Biasa tak letak skincare dalam kereta. Mungkin terlupalah pergi travel, tertinggal 3 hari dalam kereta. So bila you nak pakai balik krim tu, dia a little bit dia macam oily sikit. So kira daya ketahanan terhadap cuaca tu dia tak boleh. Sebab tu ada produk yang disyorkan diletak di suhu bilik. Sebab dia punya texture tu mungkin sangat sensitif, dia boleh berubah bentuk. So dia tak berubah bentuk lah. Dia tak tahan. Ada yang tak tahan kepada biasanya cuaca lah. Kalau skincare, makanan pun sama juga, dia tak tahan kepada temperature. Okay. Kalau kita berada di kawasan luar, terdedah dengan kawasan luar yang terlampau lama, dia mudah basi. So kena selalu masukkan dalam freezer. Tu daya ketahanan makanan.
Okay. So yang keenam adalah serviceability, speed and ease of repair. Okay, ini bermaksud if anything happen to your product, okay, berapa lama masa yang diperlukan untuk repair. Itu dari segi masa. And another one, adakah availability of spare part mudah dicari ataupun tidak mudah dicari. Itu pun serviceability juga. Ada kala bila you hantar pergi ke kedai kata lambat sikit je puan sebab dia punya spare part ni payah nak cari ni. And harga dia a little bit higher. Sebab tu ada orang yang suka beli warranty. Okay, so ini adalah serviceability yang bermaksud adakah produk tersebut senang untuk di repair and dia punya spare part senang untuk didapati. Okay, kualiti yang keenam itu iaitu serviceability. Kualiti yang ketujuh, aesthetic. Okay, how product look, feel, taste, smell. Aesthetic dia berkait rapat dengan kita punya sense, human sense. Kita ada mendengar, kita ada 5 sense kan, mendengar, melihat, menghidu, merasa dengan lidah and touch, merasai kot ke apa. 5, kita ada 5 sense. Kalau ada sense yang keenam, gifted. Dia nampak benda paranormal ke, tu sense yang keenam lah. Tapi untuk estetik ni biasanya kita menggunakan kita punya common sense, 5. Menggunakan telinga, mendengar. Let's say kalau telefon tu ada speaker kan, so you menggunakan you punya estetik mendengar tu, you dengar lah kualiti speaker tu sedap ke tak sedap ke, ada bunyi pecah-pecah ke, dia punya bass macam mana, dia punya tune dia macam mana. Okay. Kalau mata melihat, you tengok laptop tersebut, you rasa macam tertarik. Cantiknya laptop ni, color dia sangat bagus. Kalau dia macam shining ke, so you tertarik dengan warna. Okay, mungkin you menggunakan bau. You review produk minyak wangi. So you rasa macam bau dia sangat tak menyusut hidung, but very soft, floral, sweet. Okay. Kalau rasa ni biasa makanan lah. Rasa tawar ke, masin ke, manis ke, pedas ke. So ini adalah nilai estetik. Okay, yang you tengok kepada produk tersebut. You nilai berdasarkan 5 sense tadi lah. Last but not least adalah perceived quality. Iaitu apa kata customer bila dia dah guna produk tersebut. Testimonial lah. Okay, as seen by the customer. Before this, mungkin ada customer yang sangat berpuas hati. Dia kata laptop ni bagus. Dengan harga murah dapat yang sebegini rupa. So review daripada previous customer. Okay. Cukup 8. Boleh faham tak ke 8 ni? Madam, yang reliability tu kira warranty Kejap. Dia bukan warranty. Dia macam ciri-ciri yang produk itu yang membolehkan dia dalam masa yang ditetapkan tu kan, dia function well ataupun tidak. Kalau warranty, you boleh letakkan bawah perceived quality. Okay. Kalau reliability ni dia nak tengok produk tu punya performance. Dia relate dengan performance atas ni. Dalam masa 5 tahun, laptop ni performance dia okey ataupun tidak. Kalau dalam masa 5 tahun semua okey, bermaksud reliability dia adalah tinggi. Kalau dalam masa 5 tahun tu, 3 tahun lah dia dah buat masalah dan sebagainya, bermaksud reliability dia sangat kurang. Okay. Okay, keboleh percayaan maksudnya reliability.
Lagi? Ada lagi yang tak faham? Boleh Saya proceed Boleh? Proceed boleh? Boleh. Okay, so tadi tentang 8 dimension of quality. Okay, sekarang kita nak masuk kepada tools for total quality management, TQM. Okay, so dalam TQM, kita menggunakan dua. Biasanya TQM ini kita nak analisis kita punya quality of management. Kalau tadi, dimension of quality adalah terhadap produk, quality terhadap produk. TQM ini adalah dalam kita punya management, dalam kita punya business. Okay, itu adalah TQM that will fokus kepada biasanya customer focus. Okay, semuanya untuk kita menilai kita punya TQM ini, biasanya kita akan tengok customer punya penilaian. Okay, terhadap kita punya syarikat performance. Okay, so adakah kita perlu tambah baik kita punya performance ataupun kita perlu take another action untuk perbaiki. Okay, so dalam untuk kita menilai kita punya total quality management, ada dua tools ini, fishbone dan juga benchmarking. Okay, so dalam fishbone dia adalah ataupun nama lain dia adalah Ishikawa diagram. Kita panggil dia fishbone sebab rupa dia macam tulang ikan. Okay, kita menggunakan fishbone ini to organize and show visually the possible causes of a problem. When we have something to be solved, apa dia punya root cause? Nak cari dia punya root cause. So kita guna fishbone ini. Okay. Contoh masalah, contoh fishbone kat tepi ni, fishbone diagram ini, mungkin satu produk XXX ni dia ada defect. Kita nak cari kat mana defectnya, kat mana masalah yang menyebab ada defect kepada produk XXX. Okay, so kita akan keluarkan dia punya main causes dulu yang berkemungkinan. Adakah dia punya manpower, pekerja-pekerja dia sehingga berlakunya defect kepada produk XXX ni, manpower, ataupun berdasarkan mesin yang kita guna pakai tu ada masalah, ataupun environment kita, ataupun measurement yang salah bawah ni, ataupun penggunaan material yang kurang berkualiti, ataupun metodnya adalah salah, metod nak hasilkan produk ni salah. So kita dah identify beberapa major problem. Okay, so bawah setiap major problem ini kita kecilkan lagi. Contoh manpower, adakah kita punya shifting itu cukup? Shifting ini bermaksud pertukaran pekerja. Ada shift pagi, ada shift petang. Cukup ke tak sebenarnya 2 shift sahaja? Mungkin kena buat 3 shift. Mungkin kena kurangkan kepada 1 shift pun dah cukup. Okay, ataupun operator. Keadaan operator, dia punya condition, dia punya health tak apa nak bagus. So dia mungkin tak cukup tidur ke apa sebab buat 2 shift saja, 2 shift panjang lah kiranya 24 hours, setiap shift bekerja 12 hours. Setiap operator bekerja 12 hours. Mungkin dia tak cukup rehat, dia kembali untuk shift seterusnya dia mengantuk. So ada berlaku defect pada produk XXX. Ataupun tadi kita kata berkenaan dengan mesin. Ada beberapa problem, speed dia tak cukup. Ataupun our machine is not function well. Kita tak maintenance dia regularly.
Tu pun tak boleh juga. Ataupun daripada environment, daripada external punya factor, ataupun dari segi measurement yang salah tadi tu, salah ukur ke, material yang kita pakai. Contoh dia kata kat sini apa? Alloy. Mungkin alloy tak sesuai untuk produk XXX. Mungkin lah. Ataupun method yang salah. So meaning to say that when we use fishbone or Ishikawa diagram, we can solve the problem using many ideas. So kita nampak keseluruhan, keluarlah semua faktor-faktor yang dikenal pasti. Okay. So, sebab tu senang untuk kita gunakan fishbone ini. Dia nampak perkembangan kan daripada efek dia, daripada apa problem, the main problem, kita keluarkan major efeknya. So kita cari lagi punca-punca yang kecil. Sehinggalah finally kita jumpa root cause dia. Okay. So ini adalah salah satu tools untuk kita examine kita punya total quality management. Okay. Yang kedua adalah kita guna pakai, kita buat sedikit exercise lah. Why student earn poor grades? Tak dapat grade yang bagus. Tak capai apa yang tak capai A lah. Rasa-rasanya apa major cause ni? Tak fokus dalam kelas. Okay, tak fokus dalam kelas. Lagi? Tak study. Tak study. Lagi? Tak pandai manage masa. Tak pandai manage masa. Lagi? Tak masuk kelas. Tak masuk kelas. Lagi? Overconfident. Contoh ni, ini adalah major cause. You find out that this person cannot achieve a good grades because of 5 possible causes ini tadi. Okay, so dia kata dia tak hadir ke kelas. So kita find out, rupa-rupanya untuk kelas MGT, dia kehadiran dia kurang daripada 80%. Bila dia tak hadir ke kelas, dia tak dapat info yang sepatutnya. So buat assignment pun mengaban. So itu efek bila tak hadir ke kelas. Tak study pun ya juga. Sebab tu MGT buat nota ringkas. Kiranya you all dah study dah pun sebenarnya. Dia tak cukup study, time management tak betul, dia tak buat schedule. Tapi daripada kelima-lima ni, which one yang majornya? Bila kita buat analisis, rupanya tak hadir ke kelas ni lah yang mainnya. Tak hadir ke kelas ni lah penyebab dia tak dapat, dia earn poor grades. Bila tak hadir ke kelas, dia tak study. Menyebabkan dia tak study. Menyebabkan time management dia berterabur dan sebagainya. Okay, bagus. Alright, so tadi kita menggunakan fishbone, Ishikawa diagram. And another tools untuk benchmarking. Another tools untuk TQM adalah benchmarking. Pernah dengar benchmark? Pernah dengar? Nah. So benchmark ni adalah sesuatu yang kita melihat, kita jadikan dia sebagai reference kita. Okay, dia kata kat sini, benchmarking is the process of improving performance by continuously identify. So kita ada sesuatu yang kita melihat, yang kita akan selalu identify. Untuk apa? Untuk kita improve kita punya performance. So benchmark juga kita akan identify, kita akan understand and adapting outstanding practices. Last kali kita akan implement courses tersebut inside and outside the organisation, dalaman dan juga luaran organisasi tersebut. So pentinglah benchmark ni.
Macam kita juga, macam buat bisnes. Bila kita ada business to do. So siapa kita punya benchmark? Dak punya ke? Nilofa ke? Aryani ke? Sebab kita nak jadi macam dia. Kita jadikan dia sebagai benchmark. Apa marketing apa yang dia selalu guna pakai. Macam mana dia tarik minat pelanggan. Apa material yang dia guna pakai. So benda ini ada benda yang berterusan berlaku. Supaya kita dapat implement strategi yang diorang gunakan kepada strategi kita lah. Okay, so itu adalah benchmark. Macam you study juga, mungkin you pun ada benchmark you juga. Okay, benchmark you untuk MGT 028 contoh nak hantar assignment pertama ni, puan kata hantar sebelum minggu ke-10. So you dah tahu dah benchmarknya ada minggu yang ke-10. You punya references juga daripada previous punya student. So you follow. Okay. Alright. So benchmark ini juga adalah process of finding the best available product, features, process, services. Of course lah, when we want to follow something, kita nak follow benda yang terbaik. Yang mempunyai ciri-ciri terbaik, proses terbaik, servis terbaik. Kejap ya. Okay, so tadi saya kata benchmark ini kita nak follow, we as a follower kita mestilah nak tengok benda yang baik, benda yang terbaik. Okay, so kegunaan benchmark ini juga kita akan using them as a standard for improving a company's own product, process and service. Bukan saja nak jadikan dia sebagai role model, tapi kita nak improve kita punya performance. Kita jadikan dia sebagai, kita buat comparison lah. Adakah yang dia buat dengan kita buat. Apa yang membezakan? Baru kita faham kita punya marketing ni tak cukup. Nak comparekan dengan dia sehari 10 post dekat Facebook. Kita baru 2. Tu pun dah rasa macam amalah dah lah, cukup lah 2 kot. Okay, tak boleh. So kita kena tengok apa yang mereka buat, apa yang kita punya competitors lah. Biasanya kita akan ambil benchmark ni dari segi competitors, pesaing kita. Okay. So, you tengok kat sini kita punya benchmarking process. Okay. Mula-mula sekali kita selection of a process improvement team. Kita kena generate kita punya own team dulu. Yang mana tim ini bertanggungjawab untuk penambahbaikan kita punya proses penghasilan produk. Okay, bila dah ada tim, then the next one, prepare a project description. Apa yang kita nak untuk projek tersebut, apa yang kita nak capai, kita nak produce apa. Okay, then next, identification of benchmark partners. So kita identify, kita nak follow siapa sebenarnya. Kita nak jadikan sebagai kita punya reference. Kita punya benchmark siapa. Identify lah the best one. Alright. So and the next process, adapt a suitable benchmark process model.
So dalam kita punya partners ni apa proses model yang mereka gunakan? Sebab tadi kan kita nak improve dari segi proses. So proses model apa yang mereka guna pakai. Okay, bila dah tahu barulah kita boleh carry out benchmark itu. Meaning to say that it's not easy for us to select our benchmark. Nak ambil siapa-siapa sebagai benchmark kita bukan senang-senang. So kita dalam business lah. The first one kena create a team dulu. So kena describe about the project yang kita nak buat, tentang apa. So then baru kita tengok others benchmarking, partners yang ada kat luar sana siapa. Lepas tu kita tengoklah kepada proses dia, proses model yang mereka guna pakai. Barulah kita boleh guna benchmark tersebut. Ini in terms of the benchmarking process. Kalau mungkin kita nak tengok kepada benchmarking marketing. So kita akan the first one select for a marketing improvement team. Prepare a project description. Then identify of the benchmarking partner sama juga. Then kita adopt a suitable benchmarking marketing model. Barulah kita akan carry out kita punya benchmarking. Right. Seterusnya adalah types of benchmark. Okay, so dalam types of benchmark kita ada strategic benchmark, kita ada performance benchmark, kita ada process benchmark. Strategic ini bermaksud strategi yang kita gunakan. Adakah benchmark yang kita nak tengok ini berdasarkan strategi, planning ataupun berdasarkan performance. Performance mungkin daripada berapa ramai pekerja yang di-hire dalam masa setahun. Mungkin bilangan pekerja boleh juga kita jadikan sebagai benchmarking dalam performance. Ataupun berapa banyak profit yang dijana dalam masa setahun. Berapa apa lagi performance, measuring of performance, how many workers, profit and sales, how many branch yang telah dibuka. Okay, and another one adalah berdasarkan proses yang diguna pakai. Proses-proses yang terlibat untuk menghasilkan input, untuk menghasilkan output daripada input. Okay, so ketiga-tiga types of benchmarking ini menggunakan 5 approaches. Menggunakan 5 kaedah untuk mencapai superior performance. Untuk mencapai prestasi yang tertinggi. Okay, approaches ataupun method yang mereka gunakan mungkin daripada internal benchmark yang selalunya dalam sesebuah organisasi, okay, there is macam-macam branch yang ada. Beberapa branch, banyak produk. Branch ni mungkin kita ada satu HQ, okay, satu organisasi HQ. So kita ada beberapa branch. Setiap branch ini keluarkan produk yang berlainan. Okay, so setiap branch ini juga di-manage oleh different teams. Pasukan yang berbeza. So setiap branch ini kita compare dia punya performance. Siapa yang lebih baik, branch yang lebih baik, they will share the knowledge to other branches. Itu adalah internal benchmark. Antara kita-kita je, tak termasuk external punya benchmark. Internal yang bermaksud dalaman. Saya explain lagi sekali. Internal benchmark yang bermaksud kaedah yang kita gunakan. Kalaulah kaedah itu adalah internal benchmark bermaksud, bayangkan satu organisasi ada beberapa branch. Setiap branch ini hasilkan produk yang berbeza, di-manage oleh tim yang berbeza. Kita contoh ada 5 branch. Branch 1, 2, 3, 4, 5. Dalam setiap branch ini yang mana performance-nya lagi bagus.
Yang mana yang lebih bagus, dia kenalah share dia punya knowledge dengan yang 4 yang kurang bagus tu. Tu approaches kalau kita melihat kepada internal approaches. Okay. And we have another one adalah competitive approaches. Kita examine ataupun kita analysis kita punya competitors. Kita punya pesaing. Comparekan diri kita, bisnes kita dengan pesaing. Okay. So another one we have external. Selain daripada pesaing, pesaing ni bermaksud dihasilkan produk yang sama lah. Kompetitif tadi tu. External pula kita nak tengok kepada bisnes-bisnes yang tak relate dengan kita pun. Tetapi performance dia bagus. Okay. Functional pula kita compare with other companies. Dari segi dia punya department yang ada dalam company. Finance punya department, HR department, marketing department. Okay. Last but not least, generic approaches yang bermaksud kita compare. Kita sebenarnya nak compare kita punya marketing. Marketing kita dengan marketing syarikat lain. Tapi at the end we find out that bukan marketing je yang kita kena ubah. Sebenarnya HR pun nak kena ubah. Kiranya kita rupa-rupanya bukan satu masalah je yang kita hadapi. Rupa-rupanya dua. Itu adalah generic approaches. Boleh faham? Madam, yang kompetitif dengan internal tu contoh dia franchise ke? Franchise tu dia dalaman. Dia antara kita-kita. Kalau kompetitif eksternal selain daripada kita punya dalaman. Okay. Kalau franchise tu dia boleh masuk dalam internal. Sebab internal adalah dalam satu organisasi kita ada beberapa macam franchise lah. Dia punya HQ, kita ada satu HQ contoh MACD. Tapi dia punya franchise merata satu Malaysia ada kan. So kita gunakan internal approaches antara franchise ini mana yang lebih baik. Mana performance yang lebih baik. So yang lebih baik inilah kita akan jadikan dia sebagai contoh. So dia kena share lah dia punya knowledge tu untuk pembangunan, untuk kejayaan organisasi MACD tadi tu. Boleh? Lagi? Ada lagi tak? Madam, Ya. ulang balik yang kompetitif tu. Okey. Yang kompetitif ini adalah pesaing kita yang menghasilkan benda yang sama dengan kita punya bisnes. Kita buat tudung, dia pun jual tudung juga. So ini adalah pesaing yang sama-sama. So kita tengok kepada apa yang mereka buat. So dia mungkin dia menggunakan material yang sangat bagus. Tudung yang sama, tudung instant tudung. Tapi kenapa tudung dia ramai orang beli? Mungkin sebab dia Kiranya syarikat lain lah. syarikat lain juga tapi dia menghasilkan produk yang sama. Produk yang sama. Syarikat lain, produk sama. Boleh? Boleh. Madam, Ya, Kira. kalau masalah ekonomi macam mana pula? Masalah ekonomi? Kat mana tu masalah ekonomi? Maksudnya bukan, kiranya kalau material dia nak buat satu benda tu harga naik. And then mestilah kita nak jual barang tu harga pun naik juga. And then orang kurang beli sebab harga naik. Itu nak tegerikan apa? Okey, kejap saya nak relatekan dulu. Kita nak relatekan dengan benchmark ni. Macam mana ya? Macam mana tak Tira? Macam mana nak relatekan dengan benchmark ni? Okay, contohlah macam sekarang ni harga sayur kecap naik. And then Okay.
peniaga dia beli sayur and dia nak jual, nak masak. So sebabkan harga tu naik, mestilah dia naikkan harga makanan tu. Betul? Sebabkan bahan mentah tu naik. Okay. Itu nak tegerikan apa? Okay, jap. Sekarang ni we are talking about the benchmark tau Atira. Kalau you kata pasal cost, pasal pricing, itu ada benda yang lain. Benda yang related dengan kita punya ekonomi lah. Oh, okay. Ke you rasa macam ada berkaitan dengan benchmark juga? Saya tu rasa ada sebab dia kan benchmark dia kan ada turun naik. Okay. Lepas tu kan dia macam tiba-tiba harga sama, harga dia tiba-tiba naik, orang pun kurang beli. Oh, okay. Macam ni. Rasanya you nak relatekan dengan kompetitif ke? Maybe. Okay, kalau harga dia berbeza. Ya. Okay, macam ni. Setiap customer dia ada different preference, keutamaan dia. Ada customer, nanti you akan study dalam chapter yang keberapa lupa dah saya kelima kot. Different customer punya perception. Dia ada customer yang fokus kepada quality. So bila dia fokus kepada quality, price doesn't matter. Ada yang fokus kepada pembelian barangan banyak, a bulk of product. Dia nak beli banyak tapi dengan harga yang murah. So dia punya keutamaan tu, dia punya kehendak tu kita kena tengok. So meaning to say that bila kita buat marketing dalam kita punya produk, kita kena tengok kepada kita punya target market. Even though ada tudung yang dijual dengan harga beratus, beribu pun ada, puluh ribu pun ada. Bawal eksklusif. Satu helai tudung 20,000. Tapi kenapa ada orang beli? Sebab dia punya target market. Bermaksud kalau kita rasa kita tak mampu beli bawal eksklusif yang berharga 20,000, bermaksud kita bukan target market dia. So kita tak don't get surprised kalau ada barangan yang berharga tinggi tapi ada juga orang beli. So itu adalah kita punya kompetitif. Nak compare dengan kita punya ada competitors juga, kita kena pastikan dia berada di level yang sama lah. Jangan yang terlampau tinggi, jangan yang terlampau rendah. Kalau kita tengok balik kepada proses tadi tu, benchmark proses tadi tu, nak select kita punya benchmark pun kita kena tahu dulu benchmark partner yang ada kat luar sana, yang available kat luar sana. Apa yang strategi yang mereka guna pakai. Tak boleh sewenang-wenangnya lah nak compare dengan orang yang jual harga mahal. Kualiti berbeza, dia punya target market pun berbeza. Boleh ke Atira? Boleh. Mungkin tak pastilah macam mana Atira punya pendapat ni sebenarnya, tapi yang boleh saya relatekan macam tu lah. Bila and another one, kalau Atira kata bila kita punya cost meningkat, let's say kita hasilkan satu produk kan, cost meningkat, termasuklah transportation cost, raw material cost, memang akan berlaku peningkatan harga barang. Tapi ada juga barangan even though dia punya raw materials meningkat, tapi dia boleh jual dengan harga yang murah. Mungkin salah satunya adalah berdasarkan transportation cost ataupun distribution channel. Nanti masuk diploma dia akan belajar. Distribution channel yang mereka pilih. Let's say masing-masing jual jual nasi ayam lah. Senanglah jual nasi ayam. So raw material yang mereka guna pakai ayam, salad, tomato, timun, beras dan sebagainya. Ni raw materials tu buat nasi ayam. Okay, company A jual nasi ayam RM7 per pack. Kak B RM5.
Tapi kenapa yang B ni boleh jual murah, yang A tu jual mahal? Salah satunya mungkin material yang mereka guna pakai lah, raw material yang mereka guna pakai. Mungkin hak RM7 tu menggunakan beras basmati. Sekilo pun dah berapa kan? Sebab tu nasi dia sedap. Panjang-panjang. Nak compare dengan hak B tadi. Okey, tu dari segi raw materials. Let's say kalau mereka gunakan raw material yang sama je. Masing-masing guna beras cak rambutan, guna ayam daripada Tesco. Tapi berlaku kelainan, perbezaan harga mungkin daripada transportation cost. Tesco ke kedai A tadi ni jauh. Nak pergi dapatkan raw material tu jauh. So dia added transportation cost dekat situ. Yang B ni dia jual murah sebab kedai dia tepi je, Tesco jalan kaki je. Tak payah termasuk transportation cost. So berbeza. Ataupun salah satunya adalah distribution channel tu tadi. Dia menggunakan orang tengah. Daripada producer, contoh nasi ayam tadi ni, nak sampai kepada customer ada intermediaries, ada orang tengah. Kalau yang B tadi ni dia murah sebab kita direct jual. Orang datang beli, RM5 lah harga dia. Kalau kita menggunakan intermediaries, gunakan GrabFood, Panda, Lalamove termasuk ke? Hello, dan macam-macam lah delivery service. So harga nasi ayam itu pun dah berubah daripada RM5 ke RM7. So dia ada pelbagai faktor sebenarnya untuk menetapkan harga tu, Athirah Najla. Okay, pelbagai faktor untuk menetapkan harga. Okay, untuk tetapkan harga tu sebenarnya ada dua kondisi saja. Kita tidak dibenarkan untuk meletakkan pricing fix. Pricing fix ni bermaksud letakkan harga sesuka hati. Tak boleh. Tetapi kita dibenarkan untuk meletakkan harga berdasarkan kita punya cost tadi tu. Raw materials, transportation, distribution. Kat sinilah akan ada berlaku perubahan. Orang ni harga macam ni, orang ni harga macam ni. Kat Tesco lain harga RM2. Dekat Speedmart lain, dekat 7-Eleven lain. Kenapa kat 7-Eleven harga dia mahal? Kenapa? Harga dia sedikit mahal dekat 7-Eleven. Kenapa? Siapa ada jawapan? Sebab 7E ada aircon. Tesco pun ada aircon. Tesco pun ada aircon. Speedmart pun aircon. Kenapa? Buat fikir-fikir. Kenapa mahal sikit? Tak ada? Tak ada jawapan? Sebab 7E 24/7. Dia buka sepanjang masa. So dia punya convenience store ni dia kena bayar elektrik lebih. Dia kena bayar bil air lebih. Dia punya maintenance pun lebih. Dan juga memudahkan kepada kita. Pukul 3-4 pagi pergi sampai homestay, travel daripada mana, Johor nak ke sini. Nak hantar masuk fasa 2 hari tu kan. Lupa nak beli buah gigi, pergi ke 7E. 7E boleh buka 24/7 dah ke sekarang? Tak sure lah saya, tak ingat lah. Ni cerita sebelum PKP lah. 24/7 dia buka. Lepas tu harga dia little bit higher compare tu store biasa. Okay, boleh Saya pergi ke depan sikit. Types of benchmarking. Tadi ada tools. So sekarang ada types of benchmarking. Okay, ini macam dah dia proses tadi. Jap. Proses benchmarking. Okay, types of benchmarking. The first one adalah proses benchmarking. Okay, kalau
when we talk about the process benchmarking, dia termasuklah benda-benda yang berkaitan dengan distribution. Proses kan, daripada orang, daripada kita punya producer nak sampai kepada kita punya end user. So dia melibatkan proses distribution, proses order entry ataupun employee training, yang bermaksud kalau employee training ni dia tak termasuk dalam operation, dia termasuk dalam management. Tapi masih lagi melibatkan proses daripada syarikat kita yang kita ada ni, prosesnya berlaku daripada yang melibatkan employee juga. Daripada penghasilan produk sampailah kepada customer kita tu. Okay, contoh process of benchmarking adalah the first one, kita kena tahu dulu apa benda yang kita nak benchmark nak benchmark ni. Kalau dari segi distribution, okay, kita nak guna menggunakan GrabFood contoh. So antara banyak-banyak GrabFood, antara banyak-banyak distribution ataupun delivery service tu, yang mana yang paling bagus? Nak tengok what to benchmark. So delivery service, okay. Understand current performance. So daripada kita punya GrabFood, Panda, Hello tu, antara tiga ni, yang mana lebih bagus performance ni? Mana yang dapat bintang 5? Okay, so kita kena plan apa yang kita nak sebenarnya untuk kita punya delivery service. So kita kena study juga, bukan 3 ni saja, semua delivery service yang ada dekat Malaysia ni, study others. So daripada kita punya study tu, kita learn from the data. So daripada data tu, GrabFood 5 bintang, Panda Food 4 bintang. Macam itulah kita learn from the data. So we use the data, we use the finding, so we can create our own benchmark. Kita rasa macam okay, GrabFood is the best. So kita jadikan GrabFood punya proses benchmarking as ours. Okay. Ini contoh kepada proses of benchmarking. So kita ada performance benchmarking. Performance benchmarking ini bermaksud kita compare kita punya produk, kita punya service dengan company lain in terms of the performance produk ataupun service itu. Berapa banyak produk yang dihasilkan, berapa banyak sales yang mereka hasilkan, berapa banyak produk yang terjual, berapa banyak profit yang mereka dapat. Okay, jadi proses ini adalah performance. Kita ada strategic benchmark. How a company compete and seek the winning strategies that have proven to bring success. Okay, ini bermaksud macam yang dia sebenarnya yang ni kejap ya. Ni strategic types of performance. Ini dia punya carta alih. So kita sekarang ni kita nak cerita satu-satu. Kita ada proses benchmark ni, proses benchmark, kita ada performance benchmark, kita ada strategic benchmark. So strategi ini dia lebih kepada strategi yang syarikat guna pakai, yang organisasi apply. Okay. So the first one, kita kena tahu dulu misi syarikat kita. So kita akan plan macam mana nak capai misi. Barulah akan terhasilnya strategic quality plan yang mengambil kira juga competitive forces dan juga customer needs. Customer needs bermaksud kehendak customer. Apa yang mereka nak, kita akan cuba sedaya upaya untuk memenuhi kehendak mereka ni. Biasanya produk yang memenuhi kehendak customer ni senang untuk dijual. Kalau you produce a product that will solve the customer problem, lagi senang untuk dijual. Contoh apa, customer suka benda yang instant, tak perlu gosok tapi flowy. So you hasilkan produk yang memenuhi kehendak dia. Instant tudung yang material berkualiti, tak kerah kejung dan sebagainya lah.
Okay. So another one adalah competitive forces. Kita kena menilai, kita kena analisis juga apa yang kompetitor buat pada waktu itu. Barulah kita akan berhasilnya strategic quality plan yang akan melihat kepada sudut atas ini adalah kita punya organisasi, company mission, strategic plan. Yang bahagian kanan ini berdasarkan customer, bahagian kiri ini berdasarkan competitors. Dengan mengambil kira atas, kiri dan kanan, barulah kita akan dapat kita punya strategic quality plan ataupun strategic benchmark. Okay. Habis dah. Allahu Akbar. So habis dah topik kita pada hari ini. So kita cover actually about two things. The first one adalah quality, dimension of quality. The second one adalah TQM. Okay. Boleh dapat apa yang saya terangkan hari ini? Boleh. Boleh InsyaAllah boleh. Chapter keempat ni tak keluar exam, tak ada dalam midterm. Okay, cuma chapter keempat ini masuk dalam kita punya assignment, dimension of quality. Ingat dimension of quality ada 8. Okay, saya teruskan lagi tentang kita punya assignment. Kecil pula. Sekejap ya. Besar sangat. Nampak? Okay, dengar elok-elok tentang assignment ni. Jangan ada yang tersalah buat. Okay. Assignment pertama, dimension of quality kena buat individual. Seorang satu. So apa yang you kena buat adalah tak nampak? Tak nampak ke? Nampak. Saya dah besarkan ni. Ni lah kot besar sikit. Paling besar dah ni. Kan dia tak dalam satu frame pula. Okay. Sekejap ya. Ada lagi satu. Sekejap. Sama saja. Alright. So arahan dia adalah you are required to prepare a report on 5 sahaja. 5 dimension of quality for any product. Choose only one product only. Okay, bermaksud you kena select satu produk yang you nak review. Okay, satu produk ini you pilih 5. Dimension of quality tu ada 8 kan? You pilih 5 sahaja. Jangan buat 8, 5 sahaja. Saya ada diskaun dah ni. Student lepas-lepas buat 8 tapi you all bisa bagi 5 je. So prepare 5 quality of dimension terhadap produk yang you pilih. Okay. Pemilihan produk ni juga you kena be specific. Let's say you kata you nak iPhone. You nak review smartphone, you pilih iPhone. iPhone ni ada pelbagai siri, pelbagai model. So you kena be specific. You kata dia nak iPhone 13. Nak 13 saja ke, nak 13 Pro ke, nak 13 Pro Max. Okay, model yang berbeza. You kena be specific. So you kata nak iPhone 13 Pro Max. Okay, so bermaksud you hanya review produk itu sahaja. Tak boleh campur-campur. Tiba-tiba you masukkan info pasal iPhone 12 pula. Contoh, you ambil satu quality dimension, durability, ketahanan bateri. Okay, so you kata ketahanan bateri iPhone tak berapa bagus. Kan? So tapi sebenarnya you dah salah information. Memang iPhone kadang-kadang ada masalah bateri. Tetapi untuk iPhone 13 Apple telah pun improve dia punya
quality of battery. So you kena study betul-betul lah. Kalau saya tak tahu tak apa. Tiba-tiba pula saya tahu, ya ke iPhone punya bateri tak tahan lama. Starting iPhone 13, diorang dah upgrade dah dia punya bateri. Tahan lama. Okay. So you kena baca information tersebut. Adakah information tersebut terhadap iPhone lepas ataupun iPhone semasa? Meaning to say that, maksud kat sini saya nak bagi tahu, pilih satu produk yang spesifik. Contoh lain, from my previous student lah, dia buat skincare. Skincare, some by me. Betul lah tu, some by me. Saya kata kena spesifik. Bila you pilih produk some by me, you kena spesifik satu produk saja. Cleanser saja ke, moisturizer saja ke, serum saja ke. You tak boleh review semua produk some by me. Tak boleh lah. Okay, contoh apa lagi? Kalau kosmetik pun sama. Dia pilih simplicity. Ada banyak kan range of product simplicity. Lipstick yang mana satu yang you nak review? Kena pilih satu. Apa lagi? Kalau produk elektronik pun sama juga. Panasonic, banyak produk Panasonic. Ambil satu TV, banyak juga model TV Panasonic. Ambil salah satu sahaja, senang untuk you review. Okay, faham ke pasal pemilihan produk? Faham. Aman? Pemilihan produk, jangan pilih yang general, kena be specific. Okay. Alright, so ini adalah dia punya isi-isinya. Okay, select only 5 dimension. Ini dah bagi tahu only 5 dimension. Okay, nanti saya akan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8, dia pilih 5 je jangan follow dia punya ni. Pilih 5 sahaja. Bermaksud nanti, you akan ada you punya cover page, you akan ada you punya table of content, lepas tu you akan ada name of product, introduction, usefulness of the product, ada 5 dimension and you akan ada conclusion. Conclusion ni biasanya dia akan conclude yang 5 yang you pilih itu adakah kesemua mematuhi kesemua kualiti yang ada pada produk itu bagus. Contoh kalau you pilih 5. Performance, features, conformance, reliability, service ability, you pilih 5. So, as a conclusion, performance dia bagus. Features dia bagus. Service ability dia bagus. Durability dia bagus. Tapi conformance dia tak bagus. So, you concludekan macam tu lah. Daripada 5 yang you pilih tu, mungkin ada yang memang tak berapa bagus. So, you kena cerita balik lah dalam conclusion. Okay, appendices ini pula adalah gambar. Gambar produk, gambar testimoni ke, boleh you letakkan dalam appendices. Ataupun you ada graph, durability battery tadi you ada graph. Meningkat, menurun, meningkat. Kalau yang tu pun ada boleh masukkan dalam kita punya appendix. Okay, ni yang lama ni. Saya delete dulu yang ni. Okay, submission date ni adalah pada, saya tambah 1, minggu ke-10. Boleh, minggu ke-10, ni minggu yang ke-7. Boleh? Minggu sebelum you cuti akhir tahun. Cuti perayaan khas. Cuti perayaan khas akan start pada 23 Disember sampai, tak silap saya 2 Januari. Minggu sebelum tu hantar dulu assignment. Okay, boleh ke? Boleh. Soalan berkaitan assignment.
Dalam bentuk slide ke word? Good question. Words. Wording. Report. Nanti saya sharekan satu ataupun dua assignment yang terbaik. Nanti you jadikan you punya ni lah reference. Boleh follow dia buat macam mana. Anything else? Ada lagi nak tanya? Ada? Faham semua? Boleh buat assignment? Boleh. Boleh. Okay, good. Okay. Hopefully that everything that I have been shared today, you are fully understanding lah. Kalau tak faham cepat-cepat lah tanya. So starting today, you dah boleh cari dah what kind of product yang you nak review. Okay, nanti saya sharekan kita punya references previous student punya, jangan risau. Boleh je follow. Jangan follow ayat dia pula. Okay, follow the way she or he doing the assignment. Mula dengan apa, dalam konten nak kena ada apa dan sebagainya. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Kelas rap, ada siapa yang tak hadir? Macam ada 2 orang je tak hadir. Mana kelas rap? Mana kelas rap? Mana? Oh, Syamini tak hadir. Lagi seorang? Seorang lagi? Ada Syamini. Siapa lagi 2 orang tak hadir? Ni ada 43 orang, tolak 2, saya pakai 2 skin, 41. Syarif terkeluar. Oh, ada yang terkeluar. Okay. Jangan lupa, jangan lupa attendance, klik dalam kita punya You Future. And I'm hopefully that 43 students are able to masuk dalam kita punya Google Classroom, Google Meet pada hari ini lah ya. Okay. Jumpa lagi pada minggu hadapan pada topik yang berbeza. Ya. Mana dia? Nak tanya. Exam untuk MGT bila? Allah lupa pula saya. Alright, exam untuk MGT adalah pada minggu yang ke-9. Ni minggu ke-7, minggu ke-8, minggu ke-9. Okay, biasanya exam untuk MGT kita akan buat serentak. Ada 5 kelas serentak. Nanti saya akan bagi tahulah balik informasi terkini kepada you all. So kita tak akan buat pada hari kelas kita lah sebab kita nak standardize. 5 kelas ni serentak buat. Okay, nanti saya akan update balik. Just get ready. Okay, madam. Okay. Right, jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir ke kelas saya. Okay, bye-bye. Salam. Makasih madam. Terima kasih, madam. Sama. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome.